wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Anugerah Bintang Populer Berita Harian 33, yaitu Hakim Rusli. Hadirnya pelangi selepas hujan, datanglah seri terus menghangatkan. Senyuman yang telah engkau ukirkan senantiasa di sini menemani dirimu. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini. Jiwa dan raga melengkapi indahnya perjalanan ini. Sejagat perasaan yang menggunung, di saat engkau mengetuk rasaku. Senyuman yang telah engkau ukirkan berhubung dengan harapan. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini. Jiwa dan raga melengkapi indahnya perjalanan ini. Apabila ku terjaga bertaut sepi yang menyakitkan, tangisan di dalam senyuman mentarikan terus menyinar. Ku akan terus mencintai. Senyuman yang telah engkau ukirkan senantiasa di sini menemani dirimu. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini. Jiwa dan raga melengkapi indahnya perjalanan ini. Tangisan di dalam senyuman, tangisan di dalam senyuman, tangisan di dalam senyuman, tangisan di dalam senyuman. Mentarikan
terus mengingat. Kasih. Persembahan dari Hakim Rusli dengan lagunya Adlina Mari membuka tirai wanita hari ini untuk 16 November 2020 di hari Isnin. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton setia wanita hari ini. Kita baru saja dengarkan suara bintang paling popular ABP BH33. Betul, merangkul dua lagi anugerah lain iaitu penyanyi lelaki popular dan juga lagu paling boom popular. Sekaligus menobatkan Hakim Rusli sebagai bintang paling popular anugerah bintang harian 33. Tahniah Hakim daripada wanita hari ini. Suara bangun tidur. Suara bangun tidur tapi tadi live ya menyanyi. Okey. Mungkin kita nak ceritakan tentang ABPBH ini, satu kejayaan yang pastinya Hakim sendiri tak menyangkakan sebab digelar ataupun dinobatkan sebagai bintang paling popular. Mungkin Hakim boleh kongsikan pengalaman saat dilaungkan nama Hakim Rusli sendiri untuk anugerah ini. Okey, saya tidak pernah menjangkakan apa yang bakal berlaku dekat ABPBH. Cuma saya dapat invitation untuk datang ke sana. Mungkinlah saya terfikir mungkin bila dia orang panggil itu mungkin ada satu award lah. Mungkinlah. So kita pergilah. Jadi tiba-tiba diumumkan penyanyi lelaki popular dan last sekali tu saya tengok manager saya cakap suruh hold dulu. Macam jangan balik je. Takkanlah saya menang BP bang. Sebab saya target memang artis lain. Saya tak pernah jangka apa-apa. Jadi suruh tunggu. Tiba diorang memang dah umumkan yang saya tu. Dan bagi saya ini ada satu penghargaan yang besar lah untuk anak seni. Sangat besar. Undiannya saja 22 juta undian. Wow. Dan di usia muda Hakim Rusli telah pun dinobatkan sebagai anugerah bintang paling popular. Pastinya hubungan Hakim dan supporters, peminat, fans ni sangat-sangat kuat. Kimilio. Ya, betul. Okey, macam mana Hakim menempatkan mereka dalam hati Hakim dan juga dalam perjalanan seni Hakim? Bagi saya senang kalau macam fan ni bukan saya hari-hari berhubung dengan mereka. Betul. Cuma kita sebagai orang cakap selebriti, bila orang dah minat kita tu, at least kita keep in touch lah. Dari segi boleh je bukan kita nak kena jumpa hari-hari. Kita at least sehari balas satu tweet ke dekat Instagram, buat Instagram live ke. Kita ambil tahu pasal orang. Sebab orang sangat ambil tahu pasal kita. Itulah tanggungjawab artis bila dah ada peminat. Sebab kita melihat bahawa dalam situasi pandemik COVID-19 ini itu bukan alasan ya untuk tidak ada hubungan yang baik dengan peminat-peminat sendiri. Dan Hakim bila meletakkan seorang artis itu pada satu anugerah yang sangat tinggi di mana Hakim sendiri baru berusia 22 tahun. Perjalanannya masih jauh dan pastinya ada banyak lagi yang ingin Hakim bina dalam industri ini. Mata akan memandang pada Hakim ketika ini. Bagaimana Hakim akan terus kekal, malah kemuncak kejayaan itu perlu diteruskan atau Hakim rasa terbeban dengan tanggungjawab ini? Terbeban tu mungkin dari segi percakapan orang, dari segi pertikaian orang tentang kemenangan ini. Tapi saya apa jua yang jadi saya positif je. Alhamdulillah. Kisahlah orang tweet pasal saya nak kecam Hakim ni tak layak ke sebab saya dah pernah kecam. Lagi teruk. Faham. Jadi bagi saya dah kebal dengan benda ni. Jadi saya tak kisah. Jadi saya positif dan bagi saya rezeki ni tak salah alamat. Kalau dah tertulis tu itulah dia punya yang bakal dah tertulis rezekinya di situ Jadi bebannya tak adalah besar sangat. Cuma cakapan orang lah. Betul. Dan Hakim, orang katakan di sebalik kejayaan seseorang itu pastinya yang mengiringi adalah doa seorang ibu. Betul. Dan Hakim sendiri baru-baru ni pun telah menghadiahkan sebuah kereta untuk mak. Macam mana Hakim melihat segala kejayaan Hakim yang Hakim capai sehingga ke hari ini adalah sebenarnya dari doa seorang ibu? Ya, itu memang buat saya sekarang masih duduk dengan family lagi. Kadang-kadang pun saya memang malam-malam saya suruh lepak rumah. Bagi saya itu adalah satu mungkin rezeki itu daripada apa yang kita lakukan sebagai seorang anak. Dan itu adalah satu kepuasan sebagai insan yang bergelar anak untuk
bukanlah bantu dari segi duit ke apa, membuat ibu bapa kita tersenyum. Itulah sangat besar bagi saya. Dan selebihnya lainlah. Okey. Jadi memang mak saya selalu solat, doa untuk Hakim lah. Untuk saya Hakim lah. Jadi benda bagi saya itu mungkin salah satu sebabnya. Kemenangannya ya, berkat doa seorang ibu. Tapi Hakim sendiri melihat bagaimana sebenarnya diri Hakim Rusli untuk dunia seni ini. Apa agaknya selepas ini mungkin perancangan Hakim bagi orang kata tidak terus tenggelam dengan anugerah ini, tapi sebaliknya kena kerja kuat lepas ni. Okey. Saya mungkin kena kerja kuat dari segi, kalau saya seorang penyanyi, mungkin kena lebihkan daripada komitmen lagu. Dari segi kualiti lagu. Kena kreatif. Itulah cabaran untuk seorang penyanyi, sebab mungkin lagu dia akan stop satu lagu, tapi orang tak akan dengar itu saja. Dia kena kreatif, kena pergi sini pula. Pantasnya kena laju. Itu yang harus saya buat untuk orang suka kat kita. Sebab kabarnya dah ada kolaborasi dengan rakan-rakan. Itu contohnya. Itu ada lagi lagu SOT untuk drama. Itu salah satu contoh yang gila plan saya lah. Dan lagu Hakim yang tadi Hakim nyanyikan pun, Angelina Marie pun mencatatkan 22 juta tontonan di YouTube. Tahniah kami ucapkan dan semoga Hakim Rusli dapat terus melahirkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. Selamat maju jaya Hakim. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari ini. Satu contoh kita boleh anggap sebagai salah satu juga orang kata impian anak-anak di luar sana untuk mencontohi apa yang dilakukan Hakim ketika ini. Baik, kita nak beralih kepada topik kita di hari Isnin. Bagi anda yang mungkin ada persamaan ataupun ada kena-mengena dengan topik yang kita nak bawakan ini, daripada kerjaya profesional kepada minat. Ya, betul. Saya pasti ramai dalam kalangan kita yang mungkin zaman belajarnya dulu ambil jurusan lain, tetapi sudah memasuki alam pekerjaan, lain pula pekerjaannya. Saya bagi satu contoh yang ringkas lah. Yana daripada perundangan kepada pengacaraan. Betul. Dan tetamu kita pada hari ini juga adalah salah seorang daripada senior Yana di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Siapakah orangnya? Sekejap sahaja lagi kita akan bersama dengan mereka. Dan kita nak berehat terlebih dahulu. Sebelum itu, kalau anda ada apa-apa yang nak dikongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari ini, Wanita Hari ini. Okey, masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kita janjikan sebentar tadi, kami nak bawakan pemerhatian penonton untuk satu topik kupasan yang saya percaya ramai ada pengalaman sebegini. Daripada kerjaya profesional kepada minat. Kadang-kadang tu bukan apa yang nak. Hanya kerana ibu bapa ini mempunyai keinginan, impian, kehendak mereka untuk anak-anak belajar di universiti dalam pengajian yang lebih profesional. Namun hakikatnya minat anak-anak ini kadang-kadang berbeza dari segi apa yang didambakan oleh ibu bapa. Sebab tu bila nak kerja, alih-alih je bertukar bidang. Dan saya tertarik untuk berkongsi satu pepatah Inggeris yang mengatakan, if you do what you love, you don't have to work a day in your life. Yang bermaksud, kalau kita membuat apa yang kita suka, kita tak rasa pun macam kita bekerja, ibaratnya. Baik, kita nak mulakan perbincangan kita, tetapi sebelum itu, elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa di studio Wanita Hari ini. Kita bersama dengan Diva Tersohor, Azwan Ali. Apa khabar Azwan? Terima kasih Wanita Hari ini. Penerbit dia Fiza dan TV3 lah. Walaupun maaf jangan betulkan TV anda sebab memang suara saya serak. And it's a pleasure to meet you, Rina, in person, and dah biasa syutingan Yana. Alhamdulillah. Dan pastinya kita juga tak nak ketinggalan. Bukan saja bersama dengan Azwan Ali, kita bersama dengan Cik Syaiful Bahri Osman selaku perunding motivasi. Apa khabar Cik Syaiful? Alhamdulillah, terima kasih, sihat. Tambah-tambah pula duduk sebelah idola saya satu. Aura dia kita rasa. Muzik kan, aura dia. Okey, baik. Cik Azwan sebelah John Lennon. Kita akan berbincang mengenai topik ini, tapi sebelum tu kita nak saksikan sedikit laporan berkenaan dengan topik ini. Silakan. Personaliti, minat dan kemahiran diri merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang dalam pemilihan kerjaya mereka. Kebiasaannya, individu akan memilih kerjaya yang menepati ciri-ciri personaliti diri. Namun menurut sistem kajian pengesanan graduan SKPG, hampir 60% siswazah peringkat pengajian ijazah pertama dan ke atas masih menganggur selepas setahun menamatkan pengajian. Pengangguran ini berpunca daripada banyak faktor,
Antaranya ialah tidak minat dalam bidang yang diceburi. Bagi graduan ijazah sarjana seni Nur Aisyah Samsudin, dia kini bahagia memilih kerjaya impiannya bergelar seorang petani. Selain itu, minat dalam bidang masakan menjadikan Nur Hafizatul Haq Muhammad Ruslan, graduan dari luar negara, kini memilih untuk menjual tahu bergedil. Walau bagaimanapun, dalam keadaan ekonomi yang penuh mencabar ini, banyak golongan profesional turut terjejas. Menurut Perkeso, kehilangan pekerjaan di negara ini meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini. Terdahulu, satu perkongsian oleh seorang juruterbang, Kapten Azrin Muhammad Zawawi, yang kini membuka gerai makanan selepas diberhentikan kerja. Semestinya, ia merupakan detik paling sukar buat mereka yang sudah lama berkhidmat dalam bidang yang diceburi. Namun kini, minat mengatasi segalanya. Justru, adakah zaman sekarang ini wajar untuk memilih antara kerjaya profesional ataupun minat? Kerjaya dan minat, apa yang pasti sangat-sangat bertuah bagi mereka yang dapat menjadikan minat mereka juga sebagai kerjaya. Dan apa yang pasti seperti Yana kongsikan tadi, Yana bersama dengan senior Yana di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya, Diva AA ataupun Azwan Ali. Azwan Ali, mungkin boleh kongsikan sedikit. Memang menarik topik ni. Bila Fiza call untuk muncul mati-mati ingat pasal lagu cinta kita. It's a very nice topic. Sebab bagi saya lah ini persoalan yang menghantui ramai yang mungkin tengah menganggur, tengah mencari kerja, nak pula time-time PKBB dan sebagainya ni. Berbalik pada topik tu, saya akui bahawa kalau kita minat ni Rina, we just go for it. Betul tak Yana? Kita jangan pening kepala macam tak tahu nak pilih minat lain, tiba-tiba kerja lain. No. Because kerja ni adalah rezeki. Dan kita sentiasa berdoa kita dapat rezeki yang halal. Itu prinsip saya. Maknanya tak kisahlah kerja apa pun. Don't be shy. Nama dalam keadaan yang agak terdesak dengan kehidupan ini. Jangan memilih bulu lah. So kalau rasa nak kerja apa pun boleh teruskan. Kalau dia bersesuaian dengan minat, apatah lagi. Dia akan mendatangkan keseronokan untuk bekerja. Itu rasa saya menjawab soalan itulah. Bila menyentuh tentang keseronokan, kita melihat bahawa minat ini sesuatu yang kita lakukan yang memberi kegembiraan untuk kita. Betul. Tetapi hakikatnya kalau kita lihat pada tahun 1989, Azwan Ali menamatkan pengajian dalam bidang undang-undang. Namun itu dilihat sebagai satu bidang yang profesional. Beralih kepada dunia pengacaraan. Apa yang membuatkan Azwan Ali tekad kepada jalan pengacaraan ini? Okey, minat yang terlalu mendalam terhadap kerjaya. Bukan nak jadi selebriti glamour, walaupun itu antara kecaman awal ya, zaman-zaman dulu tak ada media sosial. Tapi saya masih ingat lagi wartawannya Saudah Haji Ismail. Kalau dia menonton, alhamdulillah, she's very happy about this comment. Dia adalah wartawan pertama yang mengecam saya dengan tajuk di akhbar berita harian, saya ni gila glamour. You nampak tak? So bagaimana kita nak menerima kecaman-kecaman atau kritikan tersebut kalau kita tak kuat dari segi minat kita. So berbalik pada soalan you, memang kita ada ijazah, tetapi saya berfikiran jauh bahawa saya harus menentukan masa depan hidup saya. Kalau setakat ijazah tu pergi court, balik court, tarik beg hitam tu, pakai baju hitam, that is not me. Itu kehidupan yang penuh fake. Sorry to say ya. Kalau ada peguam yang tengok ke apa, jangan saman TV3 pula. Memang saya yang bercakap, bukan TV3 ya. So maksud saya tu, you can do that job, mungkin beribu-riban masuk, but that is not me. Saya suka kerja jumpa kru, shooting dengan Ramal Haram, lepas tu standby dengan Tushi contohnya kan. Keseronokan tu berbeza. Hanya orang kata speechless bila balik walaupun penat ya. Saya ingat lagi buat lagu Cintaku Hanyut di Lautan Sepi dengan Ramlah zaman tu. Dan paling saya ingat juga lagu Bercanda di Pasiran Pantai dengan diva besar kita Anita Sarawak dengan Allahyarham Datuk Sudirman. So, saya rasa itu kenangan yang paling terindah. Terbuai rasanya bila dengar Diva AA ataupun Azwan Ali bercakap tentang pengalaman peribadi. Dan sekejap lagi saya nak tanya kepada Diva AA tentang
terakhir mengacara program terbesar iaitu pada tahun 1995. Betul. Juara lagu. Betul. Dan kembali bersama di pentas Pentas yang Cinta. dari stesen TV yang sama. Sekejap lagi saya akan tanya tentang bagaimana boleh buat comeback. Ini antara penonton setia. Sanggup tengok every week. Baik, saya juga sebenarnya dan Rina. Baik, Encik Saiful, kita bercakap tentang kerjaya dan minat ni kan. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa terutamanya yang sudah pun menulis hala tuju anak-anak mereka, bidang apa yang mereka patut pelajari di universiti dan sebagainya. Dan mungkin juga desakan ini yang membuatkan anak-anak itu tidak mahu menidakkan ibu bapa mereka dan meneruskan pengajian, tetapi minatnya adalah pada bidang lain. Jadi mungkin Cik Saiful boleh kongsikan tentang bagaimana benda ini sebenarnya tidak harus dilakukan dan sebenarnya boleh memberi kesan kepada remaja khususnya. Baik, terima kasih Yana dan juga saudara Rina kita dan juga pada sahabat saya, idola saya satu masa dahulu. Subhanallah kan. So dengan intonasinya, setuju saya. Dengan skillnya, so masih banyak lagi yang saya nak belajar selepas ni. Lepas ni insya-Allah. Baik, soalan yang nanti cukup bagus. Cuma sebelum saya nak pergi menjawab dengan lebih mendalam lagi, saya nak bawa apa yang dikatakan dalam teori kerjaya oleh Holland. Dia mengatakan bahawa keselarasan di antara bidang profesional seseorang tersebut dengan minat dia. Selagi mana keselarasan itu ataupun keserasian itu hampir ataupun menyamai, maka seseorang itu akan lebih banyak membuktikan keupayaan dirinya dan kecemerlangan diri dia. Nampak titik tolak dia di situ. Baik, apa pula dikatakan oleh teori kerjaya, dikatakan dalam teori super oleh Donald Super. Dia mengatakan bahawa 5 peringkat utama di dalam mempengaruhi kejayaan seseorang individu itu adalah bermula daripada yang pertama, pertumbuhan. Soalan yang nanti dia berkaitan. Pertumbuhan itu adalah dominasi ataupun faktor keluarga yang mempengaruhi minat seseorang individu tersebut untuk kerjaya dia. Yang kedua adalah penerokaan. Yang ketiga, pengekalan, penstabilan dan penurunan. So 5 perkara ini kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi. Baik, saya nak jawab apa yang dikatakan oleh Yana tadi. Adakah perlu seseorang keluarga ataupun seseorang ibu bapa itu mempengaruhi watak ataupun minat ataupun kerjaya anak-anaknya? Baik, dalam soal ini saya nak katakan perlu itu bukanlah sesuatu yang tepat. Bagi saya yang tepatnya adalah dia memberi ruang ataupun memberi peluang kepada anak-anak ini untuk melihat skill ataupun minat yang mendalam terhadap anak-anak tersebut. Sebab itu ibu bapa sangat digalakkan menjadi sahabat kepada anak-anak apabila anak-anak itu mencapai usia remaja. Dan kita lihat dilema apa yang ditontonkan sebentar tadi. Ramai usahawan kita yang gagal bekerja dengan kelulusan yang sedia ada. So bukan kerana mereka gagal selama-lamanya, tidak, tetapi kerana kemahuan diri itu tak sama dengan apa yang dia pernah berikan satu masa dahulu, korbankan satu masa dahulu. Saya ambil contoh paling mudah je, Abang Zuan. Ada seorang pasien ataupun klien saya yang menghubungi saya. Dia kata, saya lulusan, minta maaf, kelulusan sama pula. Undang-undang. Kan? Habis je graduate saja, turun daripada pentas, saya serahkan sijil saya itu kepada keluarga saya. Ayah, ibu, ni apa yang ayah ibu minta 4 tahun lepas saya dah tunaikan. Sekarang turn saya untuk saya mengejar apa yang saya minat. So adakah ia menjadi satu kesalahan? Bagi saya tidak. Selagi mana seseorang itu dia mengenali faktor X, iaitu faktor yang menjadi titik tolak untuk kejayaan dia di masa hadapan. Okey. Ini yang jelas sebenarnya kita dapat lihat bahawa pertama kita lunaskan impian ibu bapa dan kemudian kita tujukan mungkin masa depan kita itu dengan apa yang kita minat. Ini juga Azwan kita nak bawakan pemerhatian penonton, sebenarnya kita juga nak tanyakan kepada seorang selebriti ini yang sudah pun di talian, iaitu Wani Hasrita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai Wani. Tahniah terlebih dahulu kerana merangkul anugerah penyanyi wanita popular. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Kita semua tahu yang Wani adalah graduan jurusan perubatan, sains perubatan. Tetapi sekarang berkerjaya sebagai seorang penyanyi. Wani rasa adakah ini satu langkah yang memang Wani mendapat restu dari kedua ibu bapa yang pertamanya, dan adakah ini betul-betul minat Wani untuk bergelar seorang penyanyi? Alright, okay. In the first place sebenarnya tak terlintas langsung dalam fikiran yang kita akan masuk ke dalam industri sebenarnya. Tapi atas faktor-faktor kekangan, macam contoh ibu kena berhentikan kerja waktu Wani final year, dan sebenarnya Wani punya program ni adalah program lompatan, which is
Bachelor Medical Science 3 tahun. Untuk menjadi seorang doktor kena sambung lagi MBBS sebenarnya. Ya. So dia memerlukan masa yang sangat banyak dan of course nak panggil orang kata pembayaran lah, kos-kos lah kan. Pembiayaan. So, sorry. So pada waktu tu kita dalam keadaan yang sangat terhad di mana ibu kena berhenti kerja dan Wani hidup berdua je dengan ibu. So kita macam tak tahu nak buat apa ni kan. But then saya still teruskan pembelajaran saya sampai habis bachelor tu. Alhamdulillah dapat juga habis. Dan pada masa yang sama dapat tawaran untuk menjadi artis, recording artis. So tak fikir panjang, saya. Tak apa, teruskan. Tak fikir panjang, saya pun sign lah. Walaupun sebenarnya nyanyi depan orang ni takut ni. Meletak. Ya. Tapi macam tak apalah. Mungkin kita adalah rezeki di situ kan. So kita try. Bagaimana Wani sendiri melihat apabila dah tamat pengajian ijazah sarjana muda sains perubatan ni, kemudian memilih minat untuk menjadikannya sebagai satu kerjaya. Ada timbul titik kekesalan tak? Pernah terfikir kalaulah boleh nak habiskan juga untuk bidang perubatan bergelar seorang doktor? Jauh-jauh di sudut hati sebenarnya saya nak. Siapa yang tak nak kan Dr. Nur Syazwani Hasrita. Kan sedap tu. Dan lagi-lagi bila kita nampak semua sekarang ni tengah dengan keadaan sekarang kan semua turun padang dan saya sebenarnya sangat suka kan praktikal itu. Saya sangat waktu belajar itu Wani sangat suka praktikal. Sangat suka pergi hospital, buat cut case semua, sangat suka. Tapi itulah kita kena back to reality yang mungkin kita tak ada rezeki dalam bidang itu. Apa-apa pun kena redha. Dan Wani, siapa sangka sehingga berbekalkan tekad dan juga minat juga restu dari ibu bapa, Wani telah pun dinobatkan sebagai bintang paling popular 2 tahun lalu. Dan Wani, mungkin ada dalam kalangan mereka yang sedang menonton sekarang ni berada dalam posisi yang sama seperti Wani. Mungkin ada sepatah dua kata yang Wani nak sampaikan kepada mereka? Silakan. Okey, apa yang Wani boleh cakap, kita tahu di mana limit kita sebagai manusia ada limit. Yang paling berkuasa itu adalah Tuhan. Apa yang boleh cakap kalau kita tahu nak buat apa, kita just doa aja dekat Allah. InsyaAllah kalau Allah akan pemudahkan hidup kita, dia akan buka jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. Yang sebenarnya benda itu adalah rezeki kita. So jangan pernah rasa down, jangan pernah rasa putus asa. Yang paling penting itu berdoa. Doa aja. Doa itu orang kata senjata kan. Senjata bagi orang Muslim. So baik, terima kasih banyak-banyak Wani Hasrita untuk perkongsian dan juga tips adik-adik kita yang mungkin kadang-kadang bila fikir dalam situasi sekarang ni kan Yana, dalam keadaan pandemiknya, hilang pekerjaan, susah nak dapat kerja, mereka mungkin boleh alihkan minat itu sebagai satu bidang kerjaya mereka. Pandangan daripada Azwan sendiri. Ya, tepat sekali dan apa yang disuarakan oleh Wani Hasrita maupun Cik Saiful sebentar tadi. Saya tertarik bila Cik Saiful sebut tentang X Factor. So benda ni sebenarnya kita kena sedar apa yang Allah beri kat kita. Tak sama. Antara saya dengan Rina, dengan Yana, dengan Fiza atau sesiapa saja, kita adalah pemberian pinjaman Tuhan tu tak menentu. Ada orang ada orang tak ada. Jadi maksud saya itu kalaupun seseorang tu tiada, jangan putus asa. Maknanya dia kena tahu apa yang dia berminat. Tak apalah kalau dia tak ada rupa cantik, tak ada suara sedap pun, tak payah jadi Wani Hasrita kan. Banyak bidang lain lagi. Mungkin boleh jual ikan kaloi ke. Saya nak jual buah ke kan. Tak apa, jangan malu. Sebab we have to move on. Sebab orang kata life Tuhan duga tu pelbagai. Itu yang saya rasa topik ni menarik sebab saya tahu dalam situasi sekarang ramai yang keliru. Apa patut buat, minat macam ni, yang mak bapak suruh kerja ikut ijazah macam ni. What for? Mengapa kita mesti stresskan problem-problem tu? Kita just bangkit daripada bangun pagi tu, tawakal, redha macam Wani kata tadi. InsyaAllah. Walaupun dia ada doktor ke apa, dia nak jadi penyanyi. Why not? Tapi suara kena sedap, dik. Kalau suara kau sumbang, kau tunggulah. Kita Diva A memang kena punya. Alamak, takut pula dengar. Tetapi kan, Azwan dan juga Cik Saiful, bila kita bercakap tentang kerjaya dan juga minat, menjadi titik persoalannya juga adalah pendapatan ataupun sumber yang hasil daripada kerjaya dan juga minat itu tadi. Mungkin ramai yang masih lagi tersekat dalam kerjaya mereka disebabkan faktor kewangan sehingga tidak mampu untuk
mengejar cita-cita ataupun minat mereka tersendiri. Bagaimana Encik Saiful melihat perkara ini? Adakah lebih baik sekiranya kita membuat sesuatu pekerjaan yang mendapatkan hasil yang lumayan ataupun kita teruskan sahaja dengan minat kita supaya hidup tu tak adalah terlalu stres ataupun terbeban. Rasa puas. Betul. Dan kita sendiri berasa puas, Pak Katerina. Okey, baik. Dia sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita kena utamakan apa yang paling utama yang perlu diutamakan. So, benar. Seseorang tanyalah Cik Azwan, siapa yang tak nak duduk dalam rumah yang mahligai, indah, sersegam, semua nak. Betul. Semua nak. Tetapi isunya, adakah pada ketika itu kita mampu untuk berada dalam keadaan sedemikian? Betul. So baik, menyorot kepada apa yang ditanyakan oleh Yana tadi, saya suka nak kaitkan sedikit dengan apa yang saya katakan di awal tadi, bahawa kebanyakan manusia ni dalam topik isu kerjaya kita ni, dia akan banyak berubah bila mana sampai dekat second stage dia, iaitu yang kedua tu, iaitu penerokaan. So kenapa penerokaan ni banyak konflik berlaku dekat sini? Sebab pada ketika inilah soalan tadi ada kaitan. Kadang-kadang salary dia tak sama dengan apa yang diidamkan. So apa yang dia dapat bulan-bulan tak sama dengan kepuasan yang dia inginkan. So maka pada ketika ini, suatu penerokaan ini akan berlaku konflik di dalam diri individu tersebut, sama ada nak meneruskan ataupun tidak meneruskan ataupun berubah kepada kerjaya yang lain. Dan dua faktor utama yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang berubah daripada bidang profesional kepada minat dia adalah disebabkan nombor satu adalah faktor ekonomi. So seperti mana yang kita tahu, macam Cik Azwan dah katakan tadi kan, yang penting rezeki itu halal, baik, jalan, bismillah. Silakan, daripada duduk menganggur, tunggu punya tunggu kan, abuk pun tak ada kan. So faktor ekonomi, ada kalanya macam kita lihat kadang-kadang yang ada tersebut, hilang pekerjaan dan sebagainya, nak tak nak, suka tak suka, maka hidup tiada pilihan, perlu diteruskan. Maka pilihan untuk teruskan kehidupan adalah membuat sesuatu pekerjaan yang baik, yang tak menyalahi undang-undang, yang halal. Kemudian apa pun yang penting mendatangkan hasil. Itu nombor satu. Nombor duanya adalah kerana pada ketika itu seseorang itu hilang pekerjaan. So bila hilang pekerjaan, kehidupan terdesak, maka pada ketika itu seseorang itu akan mengubah sesuatu apa yang dia pernah lalui pada suatu ketika dahulu kepada menceburi sesuatu benda yang ialah pada ketika itu, itulah alternatif untuk menggantikan sumber pendapatan ekonomi dia pada ketika itu. Penerokaan itu penting. Izinkan saya boleh menambah poin Cik Saiful ni. Bukan apa. Apa yang Cik Saiful cakap tu tepat sekali. Wani Hasrita pun dah sebut tadi. Yang saya pula melihat baru ni Rina, viral Saya lihat sendiri bahan viral tu, di mana dia seorang pilot. Apa yang berlaku, dia boleh pakai baju pilot tu dan dia membuat jualan makanan tengah hari, lauk pauk biasa ni, gerai biasa je. So this is the message. Mengapa kita harus nak cari salah kerajaan ke salah orang tu ke salah orang ni, semata-mata hidup kita tertekan. Sedangkan Allah bagi kita, kalau ada bakat lah, kalau ada whatever yang kita minat, kita go for it. Betul. Am I right? Setiap orang ada kudrat. Selagi ada kudrat. Kita jangan menunggu sangat jadi subsidi punya mengharap sangat simpati atau bantuan. Mengapa? Sekarang kita ini harus teruskan hidup. Betul, lebih kepada survival ataupun kelangsungan hidup. Walaupun berbalik pada soalan you tadi, yang kita dapat tu memang tak sama dengan impian kita. Katalah dari segi kerjaya kan, dengan qualification kita layak bergelar pilot, berapa ribu gaji. Ini jual nasi lauk tengah hari je kot. Tapi demi kelangsungan hidup dalam situasi sebegini, kita harus ubah jalan masa depan kita itu. Baik, sebenarnya kita juga nak dapatkan pandangan dari selebriti kita di luar sana berkenaan dengan daripada kerjaya profesional ini kepada minat. Berapa ramai yang sebenarnya mengalih kepada minat. Jom sama-sama kita saksikan. Saya tak boleh pilih. Saya kena dua-dua. Saya kena jadi lecturer, saya kena jadi penyanyi juga. Being a lecturer, saya memang minat untuk jadi tenaga pengajar, dan untuk menyanyi pula memang hobi. So saya memang nak menyanyi selagi orang berterima lah. Awal dulu memang kalau sebelum saya nak ambil doktor ni, saya nak ambil meskom. Sebab tak tahu saya suka kot dunia-dunia glamour ni. Tapi macam sebab ibu bapa saya kedua-dua farmasi, so dia kata go for something professional yang let's say if anything happen, you ada jaminan. Mula sisi ini sebenarnya sangat beruntung sebab kerjaya profesional Sisi sebagai cikgu muzik sebenarnya dia selari dengan apa yang Sisi lakukan dalam industri lah, menjadi seorang hibur, kita menyanyi, kita berinteraksi dengan orang. Ini sama juga kalau cikgu muzik pun Sisi lakukan benda yang sama. Saya belajar dalam bidang engineering, tapi sekarang saya kerja dalam bidang fashion sebagai tukang jahit. Sebab kini masa belajar tu, saya punya passion dalam bidang fashion tu lagi mendalam lah daripada yang saya belajar tu.
Itu kata para selebriti tentang kerjaya ataupun minat. Dan di hujung perbincangan kita kan, Azwan Ali dan juga Encik Saiful, kita nak bercakap tentang bagaimana kita nak mencapai kerjaya dan juga minat. Kepuasan itu kita dapat dalam kedua-duanya. Mungkin Azwan boleh kongsikan terlebih dahulu. Senang aja. Kita setiap daripada kita punya impian ya. Igawan. Saya tak panggil impian saya panggil dia sebab macam mimpi je. Tak jadi tak tidak. Okay, that is fine. Tapi pada masa yang sama kita kena sedar bahawa setiap impian ataupun igawan kita tu bukan semudah itu untuk dicapai. Jadi kita kena bangkit tu dengan satu semangat bersyukur. Itulah pandangan saya bahawa selagi kita bersyukur, insya-Allah rezeki itu akan datang. Rezeki tak pernah salah alamat, insya-Allah. Dia cuma lambat atau cepat. Betul. Kalau kita macam rancangan dakwah pula kan, bukanlah nak berdakwah, tapi maksud saya tu itulah kesedaran yang saya dapat join Wanita Hari ini, dan saya percaya berbilion penonton yang tengok ni akan agree bahawa kita jangan risau-risau sangatlah. Jual kuih ke jual apam ke, just at now lah. Mungkin kita ada ijazah, pilot ke, undang-undang ke, tak apa. Tapi bila tiba waktunya, go for it juga. Betul. Betul. Baik, secara ringkasnya, Cik Saiful. Okey, secara ringkasnya, kita merancang sesuatu, Tuhan juga merancang, namun perancangan Tuhan itu yang terbaik untuk diri kita. So terima, bak kata Encik Azwan tadi, bila terima tu syukurlah, berlapang dada dan bersyukur. Dan harus diingat kepada semua penonton yang sedang menonton Wanita Hari ini, perjalanan yang beribu batu itu, dia wajib dimulai dengan langkah yang satu. So selagi mana kita tak melangkah, selagi itulah kita tak akan capai untuk perjalanan yang beribu batu tersebut. Memang pahit, memang getir, tetapi langkah pertama itu wajib untuk dilakukan. Dalam hidup manusia ada dua saja sifat. Last, rajin, malas. Bila rajin, insya-Allah semua akan jadi. Jalan selamat. Tetapi bila malas, minta maaf cakap makanan yang dah telan pun akan keluar balik. Sebab apa? Malas nak telan. Baik, pendek kata tidak ada ilmu yang sia-sia. Semuanya memberi manfaat kepada kita. Dan yang penting kita perlu ada tekad, tanamkan semangat dan berusaha untuk jadi lebih baik pada setiap hari. Mulakan dengan langkah pertama dahulu. Kena ada keberanian untuk mulakan langkah pertama. Apapun, terima kasih Azwan Ali. Terima kasih juga kepada Cik Saiful Bahri untuk perkongsian yang saya kira memberi manfaat untuk semua. Untuk diri kami juga. Sambil-sambil dengan perbincangan tu, kita amati intonasi Azwan Ali. Betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Terima kasih. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ini, Yana bersama dengan Azizah Arifin yang merupakan konsultan afiat Olive House. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Yana sihat? Sihat, alhamdulillah. Tiap kali Yana bertemu dengan Azizah Arifin ini bertambah berseri wajahnya. Alhamdulillah. Yana pun sama. Alhamdulillah. Okey, hari ini apakah yang nak dikongsikan dengan penonton setia Wanita Hari ini? Baik, hari ini insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Yana dan juga semua penonton Wanita Hari ini. Jadi hari ini sebenarnya kita nak bersembang tentang manfaat ataupun kelebihan minyak zaitun sempena World Olive Day yang disambut setiap tahun pada 26 November sebagaimana yang diluluskan oleh UNESCO ya. Jadi saya rasa minyak zaitun ni tak asing lagi lah kepada semua, dah pernah mendengarnya, tapi mungkin ramai yang masih lagi belum mengetahui khasiat-khasiat lain yang tersembunyi mungkin ya. Jadi hari ini kita nak mengupaslah apa lagi manfaat atau kelebihannya. Jadi sebenarnya sejak lebih 50 tahun yang lalu ya, banyak kajian sains yang menunjukkan antara minyak yang bagus ataupun yang sangat banyak manfaat untuk kesihatan adalah minyak zaitun ya. Dan minyak zaitun ni dihasilkan daripada perahan buah zaitun ataupun nama botaninya adalah Olea Europea. Ada Europea kat situ sebab dia banyak ditanam di kawasan-kawasan Mediterranean. Ya, jadi dan uniknya tentang pokok zaitun ni, dia mempunyai jangka hayat yang agak lama. Jadi puratanya boleh tumbuh dalam 500 tahun ya. Dan kita juga tahu minyak zaitun ni telah lama diamalkan sejak beribu tahun yang lalu, iaitu pada zaman Rasulullah SAW juga sampai Rasulullah pun menganjurkan kita untuk mengamalkan minyak zaitun ini. Ada hadis yang di mana menyebut berminyaklah makanlah kamu minyak zaitun dan berminyaklah kamu dengannya kerana sesungguhnya ia daripada pohon yang diberkati. Itulah ada hadis daripada riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, tak salah saya ya. Jadi Nabi sendiri menganjurkan kita untuk mengamalkannya, dan minyak zaitun ini sangat banyak digunakan secara meluas dalam industri kosmetik, perubatan, kecantikan dan juga terutama sekali dalam bidang kesihatan disebabkan oleh kandungan polifenol yang terdapat hanya di dalam minyak zaitun tu. Dan mungkin boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara kelebihan minyak zaitun
zaitun dari Olive House. Okey, tapi sebelum tu kita nak tahu dulu apa lagi rahsia-rahsia tersembunyi di sebalik yang ada di dalam minyak zaitun ni. Tapi sebenarnya ia bukan lagi menjadi satu rahsia kerana ia telah lama diamalkan sebenarnya oleh terutamanya penduduk-penduduk Mediterranean lah ya. Jadi mereka ini mengamalkan apa yang disebut sebagai diet Mediterranean di mana kajian yang dijalankan mendapati mereka mengamalkan diet Mediterranean di mana bahan utamanya adalah minyak zaitun dan juga buah-buahan, sayuran, dan mereka kurang ambil red meat ya. Jadi mereka ini didapati kurang kadar risiko untuk terkena serangan penyakit jantung ataupun penyakit berkaitan dengan kardiovaskular ataupun kanser. Dan mereka ini sangat sihat dan jarang ke rumah sakit, hospital dan sebagainya. Dan ada juga kajian yang dijalankan di mana penduduk-penduduk Sepanyol dikatakan punya purata usia jangka hayat lebih lama berbanding dengan penduduk-penduduk lainnya. Itu 82.2 tahun mereka boleh hidup. Kajian yang dijalankan lah ya. Jadi apa sebenarnya kompaun yang terkandung dalam minyak zaitun ini adalah superstar antioksidan yang saya sebutkan sebentar tadi iaitu polyphenol ya ataupun lebih spesifiknya kita sebut sebagai hydroxytyrosol. Jadi hydroxytyrosol ni yang mampu untuk mencegah proses oksidasi yang berlaku dalam badan kita dan juga untuk melindungi kerosakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas ya. Jadi kita boleh melindungi protect kita punya body ni daripada risiko penyakit yang kronik lah. Dan satu lagi ia sangat bermanfaat untuk sistem kesihatan kardiovaskular kita kerana minyak zaitun ni dia bukannya minyak ataupun lemak yang tak baik tapi dia adalah lemak yang sihat ya. Masuk dalam kategori monounsaturated fatty acid ya. Jadi lemak yang sihat ni dia boleh menaikkan kita punya kadar HDL kita iaitu lemak yang kolesterol yang baik dan menurunkan LDL kita. Itu antara manfaat minyak zaitun lah. Okey, nak sebut tentang manfaat minyak zaitun keluaran Olive House, kelebihannya kita ada olive dan juga OPU ataupun kita sebut sebagai campuran ekstrak buah dan juga daun zaitun. Kedua-duanya mempunyai manfaat yang tersendiri. Yang pertamanya dari sudut kita tengok muka bumi ya. Di mana pohon-pohon untuk menghasilkan olive dan juga OPU ini dia ditanam di kawasan gurun ya yang sangat panas, yang sangat mempunyai tanah yang gersang dengan cahaya matahari yang terik dan pengairan yang sangat terhad menyebabkan pertahanan pokok zaitun itu menghasilkan polyphenol yang sangat banyak. Sebab itulah kajian makmal menunjukkan olive mempunyai kadar antioksidan 30 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan antioksidan minyak zaitun extra virgin yang lain. Begitu juga olive OPU ni, kalau olive dihasilkan daripada perahan buah zaitun itu sendiri, tapi OPU dihasilkan daripada keseluruhan pokok zaitun. Maksudnya dia diproses daripada buahnya yang muda, rantingnya dan juga termasuk sekali dengan daunnya ya. Jadi dia mempunyai kadar antioksidan yang lebih tinggi. Dikatakan satu sudu OPU ini bersama dengan 10 liter minyak zaitun. Jadi tak perlu amal banyak macam OPU ni, kita boleh amal satu sudu teh saja sehari. Dan rasanya juga agak sedap, masin sedikit. Kita boleh buat salad dressing. Jadi macam OPU olive kita amalkan satu sudu besar setiap hari. Makan untuk kandungan lemak. Makan begitu saja sebab kami mengeluarkan dalam bentuk minyak, dalam bentuk its original form, bukannya dalam bentuk kapsul. Sebab apabila kapsul dia terpaksa melalui proses pemanasan dan minyak zaitun ni dia sangat sensitif dengan pemanasan. Jadi dia akan menghilangkan dia punya kandungan khasiat antioksidan yang terdapat di dalam minyak zaitun itu. Mungkin kerana penonton sekarang ni tertanya-tanya, adakah promosi dari Olive House sendiri? Okey, buat masa ni apa yang ada adalah kami masih lagi menjalankan promosi ataupun kolaborasi bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia. Jadi setiap pembelian olive dan juga OPU ini kami akan sebahagian daripada hasil pembelian itu akan kita dermakan kepada Yayasan Jantung Malaysia. Jadi anda secara tak langsung anda membeli sambil berinfaklah kepada Yayasan Jantung Malaysia. Jadi boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun website yang tertera di kaca TV lah. Untuk maklumat lanjut. Untuk maklumat lanjut. Terakhir mungkin ada sedikit yang disampaikan kepada mereka tentang apa yang diamalkan oleh Azizah Harifin sendiri. Okey, saya memang mengamalkan kedua-duanya sekali ya. Kalau olive ni saya amalkan di waktu pagi, saya ambil satu sudu besar setiap hari dan juga OPU ni tak payah ambil banyak, ambil satu sudu teh sahaja setiap hari untuk orang kata manfaat mendapatkan lemak yang sihat dalam tubuh badan kita untuk orang kata kesihatan lebih menyeluruh lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Azizah Harifin di atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan kepada anda. Jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Okey, kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Sebelum kita nak menutup tirai, kita nak ingatkanlah sekali lagi kepada semua penonton kesayangan kami bahawa semalam kalau kita lihat, kes sebenarnya untuk COVID-19 ini sudah pun mencatat 1,208 kes dan jumlah sembuh juga tinggi, 1,013 kes. Betul. Dan kami juga ingin ingatkan kepada kita semua sebenarnya, sekiranya menaiki lift kan orang kata, pastikan hanya 4 orang sahaja di dalam lift tersebut. Jangan bersesak-sesak. SOP yang ditetapkan hanyalah 4 orang. Jadi kita kena sentiasa mengingati satu sama lain. Takut-takut terlupa. Betul tu Yana. Dan yang pastinya juga kalau dah pakai pelitup muka tu, pakai dengan betul. Kadang-kadang kita masih lagi melihat situasi ada yang pakai di bahagian dagu, ada yang pakai di bahagian leher kan. Sangkut dekat siku pun ada. Ada yang tutup mulut sahaja. Jadi kita nak ingatkan pakai pelitup muka dengan betul. Sebab ia penting untuk penjagaan kesihatan anda. Betul. Dan ingat ya, pelitup muka ni wajib dipakai, wajib dibawa. Kalau selama ni kita keluar bawa wallet, bawa kunci kereta sahaja, kali ini di wabak yang sedang berleluasa sekarang ini, pandemik ini, ingat pelitup muka adalah perkara yang wajib kita bawa keluar dan pakai dengan betul. Inilah norma baru yang perlu kita jalani seperti biasa. Okey, esok kita akan kembali lagi topik ini, topik wanita hari ini dengan tajuk manfaat coklat. Bestnya. Saya secara peribadi memang suka sangat-sangat coklat, tetapi bukan saya yang bersiaran esok. Saya pun tak bersiaran. Pastikan anda setia bersama dengan kami. Temu janji jam 12.30 hari dengan topiknya manfaat coklat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Urus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, ushawati ibu istri permaisuri.